Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Suara jelas tak tuan-tuan? Tuan-tuan yang dalam sana, suara jelas tak? Suara saya boleh dengar dengan jelas? Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina wa bi Muhammadin, dan kami redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin rasula sallallahu alaihi wasallam, kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah supaya kita semua umat Nabi Muhammad diridai oleh Allah, diampunkan oleh Allah SWT. Allah rahmat kita, Allah sayang kita, insya-Allah. Kita menggunakan kitab buku Andai Umat Ini Hidup Seperti Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Buku ni boleh dibeli dan ada banyak ada yang perlu dibetulkan dalam buku ni dari segi susun atur. InsyaAllah nanti saya akan buat pembetulan yang agak banyak. Kita sampai pada bab yang ke-12, satu kisah yang sangat masyhur, iaitu seperti yang saya sebut, zaman keemasan pemerintahan Khulafa Ar-Rashidun ialah pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Khulafa Ar-Rashidun semua sekali lebih kurang 40 tahun semua sekali. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum 40 tahun. Zaman emas ketika zaman Sayyidina Umar, yang pada zaman pemerintahan beliau banyak kementerian jabatan diwujudkan pada zaman beliau. Dan satu faktor yang begitu luar biasa, iaitu pusat pemerintahan waktu itu di Madinah. Tentera Islam ketika itu mengalahkan satu persatu kerajaan-kerajaan kecil. Dulu banyak kerajaan kecil, no? Kalau di Malaysia ni pun dulu satu negeri sampai ada banyak kerajaan-kerajaan kecil, sultan-sultan kecil lagi. Di Indonesia lagilah beratus-ratus, no? Sultan-sultan kecil ni. Jadi sebelum mengalahkan dua kuasa besar dunia, kerajaan Islam menerima ancaman daripada kerajaan-kerajaan kecil ini dan mengalahkan kebanyakan daripada serangan tersebut. Last sekali tentera Islam di bawah pemerintahan Sayyidina Umar mengalahkan dua kerajaan besar dunia, dua kerajaan terkuat dunia. Tuan-tuan nak tengok betapa pemerintahan Sayyidina Umar ni, maksudnya dua kerajaan yang paling kuat, yang paling banyak tentera,
iaitu Rom dan Parsi. Hari ini kita boleh sebut Amerika Syarikat dengan Rusia. No? Amerika Syarikat dan Rusia antara orang kata gegasi ekonomi, gegasi politik, antara tentera yang paling canggih zaman itu. Kita jangan ingat bilangan tentera 82,000, 16,000. No? Bilangan tentera Rom dan Parsi ketika itu sudah pun mencecah jutaan. Tentera mereka mencecah jutaan. No? Yang ni tuan-tuan boleh tengok dalam satu perang berapa jumlah tentera Rom atau Parsi yang menyertai satu-satu perang. Kita campur 5-6 peperangan dah melebihi jutaan tentera Rom dan Parsi. Dahsyat lah. Alhamdulillah. Satu kerajaan kecil, no, Islam yang dibimbing oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengalahkan dua kerajaan ni. Bila mengalahkan Rom, maka antara yang ditunggu oleh umat Islam adalah Baitul Maqdis. Ada Masjidil Aqsa, ada Qubbatus Sakhrah. Dan satu hari Islam menawan Baitul Maqdis, tawan secara aman, tidak ada pertumpahan darah. Ingat, tawan secara aman dan tidak ada pertumpahan darah. Dan ketika itu jawatan tertinggi yang dipegang oleh orang Islam dekat sana ialah gubernur. Hari ini kita panggil macam seperti menteri besar lah kalau nak mudah faham. Seorang sahabat Nabi yang top 10 sahabat Nabi dari segi kepimpinan juga, kepimpinan, pahlawan perang, orang alim juga, dijamin syurga juga. Nabi sebut nama dia di syurga juga, iaitulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nama dia Amir bin Al-Jarrah, nama beliau radhiyallahu anhu. Amir bin Al-Jarrah Abu Ubaidah. Kemudian menteri-menteri dan orang kata apa, presiden Kristian kerajaan Rom lah, di Baitul Maqdis minta untuk pemimpin tertinggi orang Islam mai ambil kunci. Dia dulu ni banyak tempat dia macam kota. Dia ada keliling tembok yang besar, bukan tembok 5 meter, tembok yang besar ni. Banyak lah dulu di Mu'tah Jordan, di Halab Syria, di mana-mana tempat pun banyaklah, di Qahirah, di mana. Sebuah kerajaan kecil ni mereka akan buat tembok yang besar keliling. Mereka akan buat tembok yang besar keliling. Kemudian dia ada pintu gerbang utama. Macam tuan duk tengok perang tu. Pintu dia bukan boleh rempuh 100 orang terbuka kan. Pintu dia kena meriam, kena dengan baru terbuka pintu tebal tu. Jadi kota Baitul Maqdis dia ada tembok keliling. Kunci utama dia akan diserahkan, kata pemimpin tertinggi Rom ketika itu, kami hanya akan serahkan kepada pemimpin tertinggi Islam. Tangan dia saja. Maka Sayyidina Umar waktu tu di Madinah, kerajaan Islam di Madinah, nak pergi ke Baitul Maqdis, wallahu alam boleh jadi dalam 1000 km. 1000 macam itulah, lebih 600, lebih 700 km. Jauh tau. Sangat jauh. Akhirnya Sayyidina Umar pun setuju. Majlis besar-besaran telah pun diatur untuk menyambut seorang pemimpin terkuat dan tercekap dunia, iaitulah kerajaan Islam. Di Baitul Maqdis ni pesta dan majlis sambutan besar ni, maksudnya tempat duduk pemimpin utama, tempat duduk dia punya rahib-rahib, ulama-ulama besar dia panggil rahib-rahib Kristian yang besar ni, ulama-ulama, ketua-ketua ulama dia pun dah tunggu semua. Majlis besar, majlis gilang gemilang telah pun disiapkan di Baitul Maqdis. Di Madinah apa jadi? Di Madinah ialah Sayyidina Umar dia dapat
surat daripada wakil orang Islam di sana, bagi tahu kata daripada Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, wahai Amirul Mukminin, depa panggil untuk Amirul Mukminin mai ambil sendiri kunci. Sayyidina Umar siapkan berapa ratus tentera untuk pergi, untuk mengiringi Sayyidina Umar. Kan majlis besar, majlis besar. Jadi berapa ratus tentera yang akan mengiringi, maksudnya berapa kereta yang akan escort. Dia kalau jawatan ni 4 biji kereta polis, jawatan ni 8 biji, jawatan ni 13 biji kereta kan. Jadi Sayyidina Umar telah pun menyiapkan seorang saja untuk ikut dia pergi ke Baitul Maqdis. Ni manusia luar biasa. Mengalahkan Rom dan Parsi itu pun belum ada rekod sampai hari ni umat Islam yang boleh tiru benda tu. Mengalahkan Rom dan Parsi. Yang tu pun tak ada rekod dah. Tak ada rekod yang boleh dipecahkan sejak dipegang oleh Sayyidina Umar. Lemahnya kita, lemahnya saya dan lemahnya kita semua. Kemudian Sayyidina Umar panggil seorang, siapa dia? Hamba abdi dia, khadam dia, hamba dia. Kita jangan ingat hamba dulu dihina seperti orang gaji hari ni. Hari ni tak ada hamba, orang gaji je. Itu pun sebahagiannya tak bagi makan kecuali setelah tuan rumah habis makan baru boleh makan. Itu bukan ajaran Islam. Hamba abdi pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat, apa yang tuan tu makan, itulah yang dimakan oleh hamba abdi. Dia jadi macam kawan, cuma tolong bantu untuk buat kerja rumah saja. Macam ahli keluarga. Cuma kerja dia buat kerja rumah, macam ahli keluarga. Sayyidina Umar panggil seorang hamba abdi dia, lelaki. Dia pun bagi tahu, kita nak bersiap untuk pergi ambil kunci kota Baitul Maqdis. Kerajaan terkuat dunia waktu tu. Nak pergi ambil kunci. Macam inilah orang kata nak pergi ambil kunci White House. Bulan depan kita akan pergi ambil kunci White House. Kita dah dapat takluk Amerika. Wih, besarnya. Antara benda yang saya duk bayang sampai hari ni, berapa banyak harta dan kekayaan kerajaan Rom ketika itu yang dipindahkan ke Madinah Al-Munawwarah. Dia ada kisah dia. Ada kisah bagaimana kekayaan ini dipindahkan ke Madinah. Dahsyat, subhanallah. Kemudian bismillah, Sayyidina Umar pun siap. Lepas tu hamba abdi tu tanya, berapa kita nak pergi, berapa kenderaan? Sayyidina Umar kata 1. Dia tengok muka Sayyidina Umar, dia kata 1. Kenapa tak ambil 2? Kita naik seorang 1. Sayyidina Umar kata, kalau 1 sampai tak? Sampai 1 je lah. Jenuh kita. Kalau hidup zaman tu, wal'iyadzubillah. Sebab tu Allah Ta'ala pilih kita hidup zaman orang iman lemah, sebab iman kita lemah. Allah pilih kita ni nak hidup zaman ni sebab iman kita lemah. Kita semua ni iman kan. Subhanallah wa ni'mal wakil. Dan hamba abdi ni pun dia tak lawan tuan dia. Dia bila tuan dia kata 1 kenderaan, kita nak bergilir-gilir. 1 kenderaan, Sayyidina Umar kata nak bergilir-gilir. Saya naik, kamu tuntun, sekejap lagi saya tuntun, kamu naik. Nak cari mana tuan macam ni? Hari ni punya belagak kita, mana pernah kita bawa pekerja, mana pernah. Kita bawa kereta pekerja naik. Sedap pekerja duduk belakang makan cucuk. Makan kuih ke apa, contoh. Adakah? Mana pernah? Tak pernah berlaku. Satu orang benda luar biasa dua yang tak ada zaman hari ni. Sayyidina Umar ni, Rasulullah sendiri yang tunjuk benda ni. Rasulullah sendiri yang tunjuk kat sahabat benda ni, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hamba abdi dia pergi angkut air di telaga yang jauh, air bersih untuk diminum oleh ahli keluarga Nabi akan tolong. Bila dia nampak hamba abdi dia pegang 2 bekas, Nabi akan ambil 1 dan bawa pergi. Yang ni tak ada perangai nak tawaduk, rendah diri dengan pekerja, dengan hamba abdi ni. Begitu bongkak manusia ni bila dah gaji 40,000, dia berasa untuk dia buka pintu
pintu pejabat dia buka, pintu kereta ke tolong buka, untuk pekerja dia mustahil akan dilakukan. Maka dengar kenapa saya memilih untuk mengarang, bukan inilah, untuk menghimpunkan kisah-kisah Sayyidina Umar dalam buku ni. Dalam buku ni. Subhanallah. Maka Sayyidina Umar kata apa kat orang gaji dia, bukan orang gaji, hamba abdi dia. Dia panggil, wahai fulan, aku naik hang bawa, aku hang naik, aku pula bawa. Sepanjang kita nak pi ambil masa banyak hari, berminggu-minggu tau, 1000 kilometer. Wallahu a'lam, lebih kurang tu lah 800 kilo, 1000 kilo lebih kurang tu. Sat lagi kalau aku naik, aku baca Quran, hang semak. Kalau hang naik kenderaan ni, waktu aku tuntun, hang baca Quran, aku semak. Maksudnya dua-dua ni hafiz Quran. Dua-dua ni hafiz Quran. Kita imam masjid pun tak hafal Quran, imam. Bukan ahli qaryah, imam pun tak hafal Quran. Subhanallah. Zaman hari ini, zaman kita lah ni, zaman saya ni, zaman iman main-mainnya ni kita ni. Sayyidina Umar kata, saat lagi aku naik, aku baca Quran, hang semak. Maksudnya dia tu hafal Quran juga, hamba abdi tu. Lepas tu saat lagi hamba abdi tu naik, Sayyidina Umar tarik, hamba abdi tu lah baca Quran, Sayyidina Umar semak. Maksudnya kedua-duanya hafiz. Hak ni kita tak jumpa dah. Benda ni pupus 100%. Tuan-tuan nak cari satu orang ketua, orang. Hak ni Sayyidina Umar ni bukan gaji 60,000 sebulan tau. Dia satu kerajaan Islam yang memiliki kekayaan, tuan-tuan, gabung kekayaan Amerika campur Rusia, duduk satu tempat. Okay, nak bagi gaji berapa orang yang memerintah tu? RM100,000 sebulan. Jadi begitulah Umar ni, itulah Sayyidina Umar ni, selain pada iman dia, pentadbiran dia hebat. Maka mereka pun bergilir-gilir saat Sayyidina Umar bawa apa semua sampailah dekat dengan berapa kilometer lagi, dekat dengan nak masuk kota Baitul Maqdis. Ada satu kawasan lecah. Sayyidina Umar waktu tu dia yang bawa. Maka dia pun sinting, orang Kedah panggil sinting, dia punya seluar dia sinting. Nanti tuan-tuan heran pula, depa pakai seluar kau ustaz? Ada sirwal dia panggil. Pada zaman Nabi, sirwal seperti seluar. Sirwal. Kita seluar tu sirwal, bukan serual. Seluar macam hampir-hampir sama. Jadi Sayyidina Umar bila lalu ada satu kawasan tu belecah sikit, kotak, dia pun angkat slipper dia, pegang sini. Angkat seluar sikit, jubah, bawa ni. Sampai sahabat-sahabat Nabi beberapa orang, Rasulullah dah wafat, Abu Ubaidah bin Jarrah sampai tengok kaki Sayyidina Umar dah kotak, ada percikan lecah sikit dekat jubah. Abu Ubaidah kata, wahai Amirul Mukminin, majlis besar, semua pembesar Rom ada di dalam, ulama-ulama rahib-rahib dia pun penuh, dan ribuan orang Baitul Maqdis sedang menunggu kamu dalam satu majlis gilang gemilang. Takkan nak pakai baju, kita tukar baju, bahasa tu lah, takkan cakap Kedah kot kan. Jadi Abu Ubaidah kata, wahai Amirul Mukminin, kita salin baju dulu, nampak kemas, supaya nampak lebih kemas. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Ubaidah, kalau orang lain yang cadang benda ni, cadangkan benda ni, aku dah pancung kepala dia. Sayyidina Umar pun sebut satu ayat yang sangat masyhur, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wahai Abu Ubaidah, kita adalah satu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Fama tabtaghaina al-'izzata bighairi al-Islam adhallana Allah. Selama mana kita mencari selain Islam untuk mendapatkan kemuliaan, kata Sayyidina Umar, wahai Abu Ubaidah, Allah muliakan kita dengan Islam. Bukan dengan baju kita, bukan dengan kenderaan kita, bukan dengan gaji mewah kita, bukan dengan kelang besar kita, bukan dengan masyhur kita, puluh-puluh tahun jadi pemimpin. Azanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan dengan bukan Islam, berasa nak mulia dengan berebut jawatan, berasa nak mulia dengan jadi masyhur,
Adzallana Allah. Satu hari Allah akan hina kita. Di dunia, kalau tak pun di akhirat. Ada orang di dunia Allah dah hina dia bila dia mencari kemegahan dengan selain Islam. Dia ingat dengan dapat jawatan dia dapat megah, dia dapat kemuliaan, maka dia kejar jawatan, habis-habisan kejar jawatan, sampai semua orang tahu dia mengejar jawatan. Adzallahullah, Allah menghina dia dunia sebelum akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Sayyidina Umar pun dengan tegas bagi tahu Abu Ubaidah, dengan pakaian dia yang macam ni, dengan karakter dia yang macam ni, dia mentadbir dunia hari ni. Umar bin Al-Khattab, dia pun masuk, orang pun sambut dia apa semua. Ketika dia masuk ke dalam kota Baitul Maqdis yang sedang persiapan gilang gemilang tu, Sayyidina Umar yang tarik kenderaan hamba abdi dia. Dia yang tarik. Kita hari ni kalau kita drive, pekerja kita duduk sebelah, duduk belakang pun kita malu dah. Sebahagian orang dia rasa malu, dia berasa hina, dia berasa ai leceh betul kan. Subhanallah. Pakai kasut lama sikit pun dah berasa malu dah sebahagian orang. Pakai baju lama dah berasa malu. Sayyidina Umar masuk, pemimpin terkuat dunia ketika itu, zaman itu, kurun itu. Bila dia masuk, semua orang, semua majlis besarlah orang pun serahkan kunci kepada dia. Ketika inilah mereka sebutkan, wahai Umar, wahai pemimpin tertinggi umat Islam, ciri-ciri kamu disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, iaitulah satu hari kunci kota Baitul Maqdis ini akan diserahkan kepada satu orang manusia. Maksudnya kuat, manusia ni kuat sebab ketika itu Baitul Maqdis telah pun gugur, telah pun tunduk, kunci ini akan diserahkan kepada satu orang. Disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, pemimpin itu adil. Yang kedua, pada bajunya terdapat 17 tampalan koyak. Dan yang ketiga, ketika dia masuk ke dalam kota Baitul Maqdis, dia yang menuntun dan hamba abdinya sedang membantunya. Dia tulis dalam kitab Taurat dan Injil, pembantunya menunggang kuda. 3 sifat. Kata ulama Kristian ketika tu, rahib-rahib Kristian kata, dan 3 inilah yang kami tengok pada diri kamu, wahai Umar bin Al-Khattab. Jadi muliakan Allah, Allah muliakan kita. Agungkan Allah, Allah agungkan kita. Yang tu saja kaedah yang kita belajar daripada hidup Sayyidina Umar. Siapa tinggal Allah, satu hari Allah akan tinggal dia, cepat ataupun lambat. Hafal kaedah ni sampai bila? Hafal kaedah ni sampai bila? Maka banyak benda yang kita menjangkaui asbab. Apabila kita mendahulu dan mengutamakan Allah, dan itulah rahsia besar dalam kehidupan para sahabat, terutamanya sahabat yang bernama Umar bin Al-Khattab. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.